Okay, hai, Assalamualaikum. So kita sambung tajuk topik bab 9, bahagian yang terakhir iaitu 9.6 sumber bumi dan geologi gunaan. Okay, so kita masuk, kalau awak boleh rujuk ke teks ya. Boleh rujuk ke teks. Okay, boleh rujuk ke teks muka surat 270. Okay, so kalau kita tengok di situ ada air permukaan dan juga air bawah tanah. So untuk tajuk ini awak kena tahu apa itu air permukaan dan apa itu air bawah tanah. Okay, so kalau kita dah buat air bawah tanah, awak kena tahu apa itu aquifer. Okay, so kalau kita rujuk buku teks tengok rujuk buku teks tu, apakah air permukaan? So air permukaan dijumpai di atas permukaan bumi. Okay, maksudnya dia jumpa di atas permukaan bumi. Contoh air permukaan termasuklah air laut, okay, kolam dan juga sungai. Okay, so kalau kita tengok kat buku teks tu, air permukaan boleh tercemar akibat bahan buangan daripada kawasan perindustrian dan juga perumahan. Okay, so baja juga, pertanian juga boleh mengalir ke dalam sungai. So itu adalah air permukaan. So bila kita belajar tentang air permukaan ni, kena tahu apakah risiko air permukaan. Okay, risiko air permukaan ada dua. Okay, so kalau terlalu banyak air permukaan ataupun lebihan air permukaan, okay, agak-agak apa jadi? Okay, so kalau ada banyak, terlalu banyak air-air ni, maka dia akan menyebabkan banjir kilat serta limpahan air sungai, tasik dan juga laut. So bila lebihan air ni berlaku banjir, maka akan menyebabkan kerosakan kerosakan pada harta benda, bangunan, jalan raya, perabot dan sebagainya. Okay, itu kalau risiko lebihan air permukaan. Okay, kalau kurang, apa jadi? Kalau kurang air laut, kurang kolam, kurang air, semua kurang, so apa jadi? Maka akan menyebabkan kemarau. Akan menyebabkan kemarau yang memudaratkan hidupan dan kawasan persekitarannya. Okay, itu air permukaan. Okay, now kita pergi kepada air bawah tanah. Okay, apa itu air bawah tanah? Okay, kalau tengok buku teks tu ada lelaki tu sebut, tahukah anda bahawa terdapat air di bawah permukaan tanah yang dikenal sebagai air bawah tanah? Okay, dan that girl dia kata, ya saya tahu, air bawah tanah atau aquifer meliputi ruang kosong antara butiran tanah sehingga aras batuan tidak terlap air. So air bawah tanah, okay, sampai satu kawasan yang air tak boleh lalu, tidak terlap air, dia tak terlap air. Okay, so dia stop kat situ. So itu maksudnya air bawah tanah. So air yang meresap ke dalam bumi di bawah permukaan tanah. Okay, so air bawah tanah ni juga ada risiko macam air permukaan tadi. So kalau air permukaan tadi, kalau terlebih dia akan banjir, kalau kurang dia akan kemarau. So kalau air bawah tanah ni pula, risiko dia adalah kalau berlaku pengekstrakan di air bawah tanah ni, maksudnya dikeluarkan air kat bawah tanah tu, maka dia akan menyebabkan bila kawasan air kat bawah yang biasanya ada dan tak ada, maka dia akan menyebabkan lubang benam dan juga tanah jerlus. Dah belajar subtopik sebelum ni iaitu geobencana tu, kita dah belajar tentang lubang benam dan juga tanah jerlus. Alright, so kedua, selain daripada masalah lubang benam dan juga tanah jerlus, okay, so air bawah tanah ni juga mengalami risiko pencemaran. Okay, mana datangnya pencemaran ni? Okay, dia datang daripada bahan-bahan beracun yang meresap ke dalam tanah. Okay, so contohnya air laut yang masin, so dia boleh juga mencemari air tawar yang bawah tanah tadi, so menghasilkan air bawah tanah yang masin. Sebenarnya air bawah tanah tu dia sepatutnya tak masin, tapi sebab dicemari oleh air laut, okay, maka dia boleh menyebabkan air tersebut menjadi masin. Okay, so tadi air permukaan dan juga air bawah tanah both ada risiko. Okay, so ingat tadi risiko yang pertama untuk air permukaan terlebih dan terkurang, kemudian air bawah tanah apa jadi kalau air tersebut diekstrak, okay, dan juga disebabkan oleh pencemaran. Okay, kita masuk seterusnya, masih air permukaan dan air bawah tanah, so dia ada kaitan dengan aquifer. Okay, aquifer ni sebenarnya ialah formasi atau tempat batuan yang boleh menakung air bawah tanah. Okay, aquifer dibagi kepada dua jenis. Okay, ni just for information. So aquifer ada dua, tak tertekan dan juga aquifer tertekan. So aquifer ni juga ada
dia punya risiko masih sama macam air bawah tanah. Okay, aquifer ni boleh menyebabkan lubang benam dan juga tanah jelus, dan juga dia boleh dicemari oleh air laut. Mama tengah record. Okay, so air ni tadi akan bentukkan menjadi air masin. Okay, so untuk subtopik yang ni sikit saja. So nanti saya akan bagi latihan. Okay, ataupun tengoklah nanti ya. Okay, itu saja. Next kita akan masuk kepada mineral ekonomi. Bye.